Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 4 Jun bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Banjir kilat, ratusan penduduk terjejas. Juga KPT bakal laksana sistem pembelajaran hybrid dan jadual anjal. Kira-kira 900 penduduk di kawasan Saujana Aman Desa Coalfield terjejas akibat banjir kilat siang tadi. Berpuluh kenderaan yang berada di Jalan Kuala Selangor arah Desa Coalfield, Sungai Buloh turut terperangkap beberapa jam. Kebanyakan laluan kedua-dua hal itu terputus kerana air sungai melimpah ke tengah jalan utama. Selain kawasan perumahan, kebanyakan restoran dan kedai turut terjejas dimasuki banjir. Penduduk yang ditemui berkata banyak kenderaan terpaksa berhenti ekoran limpahan air sungai naik begitu cepat dan deras tidak sampai 30 minit. Menurut penduduk setempat, ini kali ke-6 penduduk kawasan perumahan mereka dilanda banjir dan banjir kali ini disifatkan ketiga terburuk. Kami penduduk ni dah banyak kali kena dah ni. Takut sebab hari ni jadi sebab dia pagi je. Kalau tengah malam memang kami bangun turun dah. Air dah naik paras tengkuk, nak keluar pun tak boleh. Terima kasih juga pada pihak bomba, pihak polis dan juga JPAM dan juga Majlis Perbandaran Kuala Selangor juga tadi dia datang membantu. Justru penduduk meminta pihak berkaitan melaksanakan tindakan segera agar banjir tidak berulang. Dalam pada itu, seorang wanita mengalami detik cemas apabila kenderaan yang dipandunya terperangkap dalam banjir kilat berhampiran Klang Central, Jalan Meru awal pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat bomba Selangor, Muhammadul Ehsan Muhammad Zain berkata, kejadian berlaku pada 5.44 pagi apabila wanita tempatan berusia 57 tahun itu melalui kawasan jalan raya yang berlaku limpahan air sebelum tersekat berikutan hujan lebat ketika itu. Ketika kejadian, mangsa sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dan dipercayai terperangkap kira-kira 5 minit sebelum kenderaannya ditenggelami air banjir. Pemandu wanita itu berjaya dikeluarkan dengan bantuan orang awam sebelum pihak bomba sampai. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Menurutnya, kawasan tersebut yang sememangnya rendah telah berlaku limpahan air dari longkang berhampiran dengan kedalaman kira-kira 1.3 meter. Air bagaimanapun dilaporkan telah surut. Kementerian Pendidikan Tinggi bakal memperkenalkan sistem pembelajaran hybrid dan jadual anjal bermula sesi akademik 2023-2024. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata menerusi sistem ini pelajar hanya diwajibkan menghadiri kuliah di kampus pada tahun pertama dan akhir sahaja. Datuk Seri Muhammad Khalid berkata untuk tahun di pertengahan pula, mahasiswa akan diberi pilihan dan keanjalan untuk mengikuti pengajian dari rumah tanpa perlu hadir secara fizikal di kelas. Inisiatif itu akan melibatkan 95 program pengajian ijazah sarjana muda yang ditawarkan di 19 universiti awam. Ada 95 program, 95 program universiti yang dah all our university yang telah kenal pasti yang sesuai dan boleh untuk dilakukan penawaran program secara anjal dan juga hybrid. Kita telah melalui keadaan semasa COVID dulu di mana banyak program dibuat secara online. Maknanya kita memang mampu untuk buat. Apabila kita lakukan itu, sedikit sebanyak mungkin pelajar-pelajar yang tak minat nak masuk universiti apa semua, tapi bila kita menawarkan program seumpama ini, maka kita dapat mempengaruhi mereka untuk sambung belajar. Tambah beliau, ia bukan sahaja membolehkan mahasiswa dapat menyusun aktiviti secara fleksibel, malah mereka berpeluang bekerja atau melakukan perkara yang memerlukan mereka untuk tidak berada di kampus. Datuk Seri Muhammad Khalid dalam pada itu berkata, sebanyak 44 program pengajian di 9 institut pengajian tinggi awam telah dikenal pasti untuk dipendekkan tempoh pengajian daripada 4 tahun kepada 3 tahun sahaja. Beliau berkata pemendekan tempoh pembelajaran itu akan dapat membantu mengurangkan jumlah pinjaman atau kos pengajian yang perlu ditanggung mahasiswa selain membuka peluang untuk graduan memasuki pasaran kerja setahun lebih awal.
Selain itu, Datuk Seri Muhammad Khalid mengumumkan bagi tahun ini seramai 10,000 mahasiswa terpilih yang merupakan wakil pertama dari setiap keluarga B40 akan dikecualikan sepenuhnya yuran pengajian di semua 20 universiti awam. Inisiatif khas program pembangunan siswa sulung atau ringkasnya sulung itu akan memberi implikasi kewangan keseluruhan kira-kira 30 juta ringgit kepada semua IPTA. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan program Jom Masuk U 2023 di Dewan Tunku Chancellor Universiti Melaya. Johor akan meletakkan lock boom atau perangkap sampah di 12 lokasi hotspot yang dikenal pasti mengalirkan sampah ke Sungai Skudai. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata ia bagi memastikan sasaran Sungai Skudai bersih dapat dicapai sebelum bulan September ini. Menurut Dato' On Hafiz, terdapat 3 sungai di Johor yang tersenarai dalam top 10 sungai kotor dalam negara, iaitu Sungai Skudai, Sungai Kim Kim dan Sungai Tebrau. Dia kawasan Sungai Skudai di mana punca pencemaran itu berlaku. Dapat kita pastikan ada usaha contohnya meletak lock boom di ke-12 tempat ini, dan pada masa sama kita minta bahawa ada penyelenggaraan dibuat setiap hari. So semestinya ia adalah satu tugas yang besar, tetapi saya percaya kalau semua pihak bekerjasama, sungai-sungai kita di Johor ini dapat kita bersihkan bermula dengan Sungai Skudai. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada program Johor Bersih Sungai di Kampung Bakar Batu. Antara 12 hotspot itu ialah Taman Impian Emas, Jeti Nelayan Tampoi Utama, Kampung Pasir, Jeti Nelayan Pengkalan Rinting, Pulau Danga Bayu dan Kampung Bakar Batu. 12 lokasi hotspot itu akan diagihkan kepada 4 pihak berkuasa tempatan PBT iaitu Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB, Majlis Bandaraya Pasir Gudang MBPG, Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP dan Majlis Perbandaran Kulai MPKU. Menurut Dato' On Hafiz, dengan kerjasama semua pihak termasuk agensi berkaitan, 12 hotspot ini akan dipantau dan dibersihkan. Untuk rekod, Sungai Skudai mencatat kutipan sampah 30 tan setiap bulan dalam tempoh 2 tahun berturut-turut. 3 penunggang motosikal maut manakala 3 lagi cedera akibat dirempuh sebuah kereta ketika sedang berteduh di bawah jejambat di kilometer 19.6 NKVE Ibu Negara pagi tadi. Pemandu kereta yang terbabas dipercayai mabuk. Kejadian dilaporkan berlaku jam 5.59 pagi ketika sekumpulan penunggang motosikal berhenti untuk berteduh di bawah jejambat arah selatan lebuh raya berkenaan. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya Asisten Komisioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata, polis menerima laporan kemalangan pada jam 6.50 pagi membabitkan sebuah kereta dan 6 motosikal di lokasi. Kesemua mangsa lelaki berusia antara 19 hingga 37 tahun dihantar ke Hospital Sungai Buloh HSB. Seorang daripada 3 penunggang motosikal cedera dilaporkan parah. Siasatan mendapati pemandu kereta jenis Honda City dipandu seorang lelaki tempatan berusia 26 tahun itu dalam perjalanan dari Ibu Negara ke Cyberjaya. Setibanya di lokasi kemalangan, kereta yang dipandu hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar 6 penunggang motosikal yang sedang berteduh dari hujan di bawah jejambat. Hasil ujian mendapati kandungan alkohol dalam tubuh pemandu kereta berkenaan adalah melebihi had yang dibenarkan. Lelaki itu kini ditahan untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 2 beradik perempuan lemas manakala seorang lelaki hilang ketika bermandi-manda di Sungai Sepang Kecil, Sepang petang tadi. Kejadian melibatkan 2 kanak-kanak berusia 7 dan 9 tahun serta seorang lelaki berusia lingkungan 30-an. Kejadian dipercayai berlaku sekitar jam 2.30 petang tadi. Menurut pengarah Bomba Selangor, Wan Muhammad Razali Wan Ismail, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada jam 2.34 petang. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Sepang kemudiannya telah dikejarkan ke lokasi. Kedua-dua mangsa ditemui 50 meter dari tempat mereka dilaporkan lemas. Manakala lelaki tersebut hilang sewaktu mahu menyelamatkan seorang lagi mangsa. Pihak bomba kini sedang giat berusaha mencari lelaki tersebut. Baik, selepas ini lawatan bilik ke bilik periksa kesihatan jemaah haji.
Rawatan dari bilik ke bilik untuk memeriksa keadaan kesihatan jemaah haji itu inisiatif yang dilaksanakan tabung haji TH di bawah program Ziarah Rahmah. Penyelaras operasi unit kesihatan awam Dr. Nur Fatihah Oh Abdullah berkata program itu membantu mengesan lebih awal masalah kesihatan yang dihadapi jemaah haji bagi mengelak ia bertambah serius. Dr. Nur Fatihah Oh Abdullah memberitahu media Malaysia satu-satunya negara yang melakukan aktiviti ziarah dari bilik ke bilik bagi tujuan kesihatan pada musim haji. Tujuan kita membuat ziarah daripada bilik ke bilik ini adalah untuk bertanyakan khabar kepada semua jemaah kita dan juga kita ingin kenal pasti sama ada jemaah-jemaah kita ini mempunyai masalah kesihatan ataupun tidak. Dan sekiranya mereka ini mempunyai masalah kesihatan, kita akan merujuk ke klinik ataupun pakar yang berkenaan. Tambahnya, ziarah rahmah bertujuan meningkatkan kesedaran dan menambah pengetahuan jemaah berkenaan kesihatan, seterusnya mempraktik aktiviti pencegahan supaya sihat untuk beribadah. Ziarah rahmah bukan sahaja bertujuan mengetahui kesihatan jemaah tetapi juga usaha prihatin tabung haji sekiranya terdapat masalah pengurusan diri atau masalah berkenaan ibadah dalam kalangan jemaah, seterusnya dibawa kepada pegawai yang berkenaan. Setakat ini kita telah menziarahi lebih kurang 12,671 jemaah dan ianya meliputi lebih kurang 2,551 bilik. Daripada 12,671 orang ini, kita telah cover lebih kurang 87% daripada jemaah-jemaah kita yang telah sampai ke Tanah Suci. Daripada jumlah yang diziarahi, 175 jemaah telah dikenal pasti mempunyai masalah kesihatan dan dirujuk kepada klinik operasi haji. Laporan Sadiq Hakim Azman dan juru kamera Imran Nordin dari Mekah untuk Berita Al-Hijrah. 311 orang bakal jemaah haji di bawah Felda Travel Sdn Bhd akan berlepas ke Mekah untuk musim haji tahun ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Amirul Hadi Azlan berkata matlamat mereka bukan hanya untuk membawa jemaah menunaikan kewajipan haji semata-mata, malah turut memfokuskan elemen emosi, minda dan kerohanian melalui model Haji Felda Travelnya yang baharu. Jelasnya modul khas yang disampaikan oleh dua motivator yang berpengalaman ini dirangka bagi memastikan para jemaah sentiasa selesa dan tenang demi kelancaran ibadah. Contohnya, masing-masing ada dia punya asatizah yang diketengahkan. Tapi untuk package kami, it's more on character, more on personal development. Itu kita sentuh, kita combine ini dengan ibadah haji ini sekali. Target dia adalah untuk mengekalkan momentum haji itu. Jadi selepas menunaikan haji, kita akan jadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya, insya-Allah. Tambah beliau, dalam menyediakan perkhidmatan dan pengurusan yang terbaik, Felda Travel menyediakan 7 petugas termasuk petugas wanita untuk mengiringi jemaah dan membimbing mereka sepanjang di Tanah Suci. Beliau berkata demikian pada sidang media di Majlis Perasmian Kursus Haji Perdana musim 1443 Hijrah di Shah Alam, Selangor. Dalam pada itu, Pengarah Bahagian Logistik dan Perniagaan Sokongan Kumpulan FGV Holdings Berhad, Fakruniam Osman berkata, pengalaman mengendalikan kira-kira 3,000 jemaah sejak 2007 menjadikan Felda Travel berdaya saing. Dan sehingga hari ini sudah lebih 3,000 jemaah dikendalikan dan cita-cita kami, aspirasi kami adalah untuk menjadi pengelola jemaah haji yang berdaya saing, berkualiti tinggi dan memberi manfaat kepada semua jemaah haji dan untuk mereka mendapat haji yang mabrur. Dalam pada itu, bakal jemaah haji yang ditemui nyata bersyukur dan teruja berpeluang menjadi Duyufur Rahman tahun ini. Alhamdulillah, saya syukur. Perasaan gembira yang tak tergambarkan. Impian bagi setiap umat Islam. InsyaAllah. Saya cuba sedaya upaya menghadirkan diri. Ada kekurangan pun, insyaAllah saya kali ini pergi dengan adik saya. Dia sanggup mengiring saya pergi sekali. Jadi itu yang menguatkan lagi semangat saya lah, insyaAllah. Felda Travel
kalau saya tengok dia punya tu apa yang dia punya servis atau tawaran dia bagi macam pengemudahan yang banyak membantu saya lah. Tawaran diorang memang terbaik lah, dan saya pun mendapat reference daripada ramai daripada jemaah haji yang lalu yang mengatakan perkhidmatan Farida Travel ni yang terbaik, antara yang terbaik. Jadi memanglah saya memilih Farida Travel apa yang orang kata sesuai dengan apa yang saya perlukan. Penerbangan pertama bagi rombongan Haji Felda Travel Sdn Bhd akan berangkat pada 12 Jun ini, diikuti pada 13 Jun dan hari terakhir pada 18 Jun 2023. Malaysia berupaya menjadi pusat industri halal global. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Mohammad Naim Mohtar berkata, ia berdasarkan sektor makanan halal di negara ini yang terus berkembang dengan nilai jualan dijangka mencecah RM50 bilion tahun ini. Menurut Datuk Dr. Mohammad Naim, kerajaan akan terus memainkan peranan penting dalam mempromosikan industri halal melalui pelbagai cara. Ia termasuk melaksanakan pelbagai inisiatif bagi mempertingkatkan kualiti produk halal dan menarik lebih banyak pelaburan asing ke Malaysia. Antaranya penubuhan Sahabat Halal IPT yang akan bertindak sebagai jurucakap Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Jabatan Agama Islam Negeri bagi memberikan penjelasan dan ilmu tepat berkaitan isu dan pengurusan halal dalam negara, khususnya kepada komuniti pelajar. Harapan JAKIM saya sendiri agar sahabat-sahabat IPT ni akan dapat bergerak ke seluruh IPT untuk meramaikan lagi sahabat-sahabat halal IPT ni. Okey, objektif dia apa? Very simple. Sahabat-sahabat IPT ni, halal IPT ni, mereka ni akan memberikan penjelasan, membantu JAKIM untuk menjelaskan isu-isu yang berkaitan dengan halal dan pengurusan halal. Saya dah sebut tadi, kita JAKIM dan saya sendiri dan harapan daripada Yang Amat Perdana Menteri agar agensi agama di bawah Jabatan Perdana Menteri ini akan dapat membuat rangkaian strategik yang lebih ramai untuk membantu agensi-agensi agama ini. Jadi sahabat IPT ini adalah salah satu usaha yang dibuat. Selain itu, kata beliau, JAKIM juga membangunkan 2 aplikasi halal Malaysia iaitu Smart Halal dan Verify Halal yang menjadi rujukan pengguna dan industri bagi memperoleh info berkaitan pensijilan halal negara. Datuk Dr. Mohammad Naim berkata demikian selepas merasmikan Majlis Penutup Karnival Mega Fatwa dan Halal Peringkat Kebangsaan 2023 dan pelancaran Sahabat Halal IPT di Auditorium Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Sains Malaysia USIM Nilai Negeri Sembilan tengah hari tadi. Karnival selama 4 hari yang berakhir hari ini merupakan anjuran USIM bersama Nestle Malaysia dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM diminta untuk menyelaras semua penerbitan buku di bawah agensinya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Mohammad Naim Mohtar berkata ia bertujuan supaya buku terbitan JAKIM lebih sistematik, kreatif sekaligus menjadi rujukan utama kepada masyarakat dalam menyampaikan ilmu dan memperkukuhkan kefahaman Islam. Jelasnya inisiatif itu selaras dengan hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Justru beliau akan meminta pihak JAKIM bekerjasama dengan agensi-agensi lain untuk melaksanakan penyelarasan tersebut. Beliau berharap agar pihak JAKIM dapat mengurusetiakan dan menyelaraskan berhubung perkara tersebut supaya tidak berlaku pertindihan. Beliau berkata demikian selepas melancarkan buku baharu dan penyerahan sumbangan wakaf buku terbitan JAKIM di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL di Ibu Negara. Sementara itu, Datuk Dr. Mohammad Naim berkata, sebanyak 20 set pembelian buku terbitan JAKIM oleh Yayasan Wakaf Malaysia akan diagihkan kepada masjid, surau dan institusi tahfiz yang terpilih. Selain itu, JAKIM dan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM juga akan meneruskan kerjasama strategik menerbitkan buku himpunan hadis 40 Imam Nawawi untuk edaran kepada sekolah-sekolah di seluruh negara. Selepas ini, kesilapan sistem isyarat mungkin punca tragedi. Presiden Turki ke-13 Recep Tayyip Erdogan berikrar untuk berkhidmat segala baktinya buat 85 juta rakyat tanpa mengira pandangan politik, asal-usul atau mazhab. Dalam ucapan pertamanya selepas mengangkat sumpah jawatan, Erdogan optimis untuk memulakan era baharu Turki demi kebangkitan republik itu.
Gelin seçim dönemindeki kızgınlıkları bir tarafa koyalım. Gelin küslük olmuşsa, kalpler kırılmışsa barışmanın yollarını arayalım. Terdahulu Erdogan mengangkat sumpah sebagai Presiden Turki bagi penggal ketiga di Parlimen selepas memenangi pusingan kedua pilihan raya dengan 52.2% undi. Erdogan 69 tahun turut menerima mandat daripada Speaker Parlimen Interim. Erdogan kemudian menghadiri majlis perasmian di Istana Presiden dengan ditemani isterinya Emine Erdogan. Turut serta pegawai tinggi dari 78 negara dan organisasi antarabangsa. Pada sebelah malam, Erdogan mengumumkan barisan kabinet yang akan menganggotai kabinet baharunya. Erdogan menjadi Perdana Menteri pada 2003 selepas parti AK diterajuinya memenangi pilihan raya pada akhir 2002 berikutan krisis ekonomi terburuk Turki sejak 1970-an. Pada 2014, beliau menjadi presiden pertama dipilih secara popular dan dipilih semula pada 2018. Kesilapan sistem isyarat didakwa menjadi punca kepada nahas kereta api berhampiran Balazor yang meragut hampir 300 nyawa. Terdahulu, Menteri Kereta Api India Ashwini Vaishnaw berkata pihaknya telah mengenal pasti individu bertanggungjawab, namun ia tidak akan didedahkan sebelum laporan akhir penyiasatan selesai. AFP melaporkan terdapat kekeliruan berhubung kronologi nahas ini, namun pegawai kereta api memaklumkan alat isyarat telah menyebabkan kereta api Express Coromandel dari Calcutta menuju Chennai bergerak ke landasan sebelah. Ia kemudian merempuh sebuah kereta api barang dan serpihannya menggelincirkan sebuah kereta api ekspres yang bergerak dari Bengaluru menuju Kolkata. Nahas kereta api terburuk sejak tahun 1990-an itu meninggalkan trauma yang dahsyat kepada penumpang yang terselamat apabila menyaksikan sendiri bagaimana lokasi itu bermandi darah dan mayat bergelimpangan. Ketika ini, kerja memindahkan serpihan gerabak serta sisa rempuhan giat dijalankan selepas operasi menyelamat ditamatkan petang Sabtu. Malah terdapat orang awam yang nekat mencari keluarga yang hilang di lokasi kejadian. Sementara itu, bomba Odisha menjangkakan angka korban akan meningkat sehingga melebihi 300 orang. India mempunyai salah satu rangkaian rel terbesar di dunia dan berdepan beberapa nahas sejak 3 dekad lalu. Tragedi terbaru ini disifatkan terburuk dalam tempoh 2 dekad. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menyuarakan rasa duka terhadap insiden tragis kereta api di Odisha. Mewakili kerajaan dan rakyat Malaysia, beliau turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan mereka yang terjejas. Menerusi hantaran di Twitternya, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pada masa yang sukar ini, ingatan dan doa Malaysia adalah bersama India. Dalam tragedi pada petang Jumaat, sekurang-kurangnya 288 terbunuh, manakala hampir 1,000 cedera dalam nahas yang disifatkan terburuk dalam tempoh 2 dekad. Hong Kong meningkatkan kawalan keselamatan ketika negara itu menyambut acara global bagi memperingati peristiwa berdarah Tiananmen di Beijing. Acara yang menghimpunkan puluhan ribu rakyat di Taman Victoria, Hong Kong dikhawatiri akan mencetuskan bantahan pada sambutan ulang tahun ke-34 tragedi itu. Setakat hari ini, polis menahan 4 individu kerana didakwa menghasut, manakala 4 lagi ditahan kerana melanggar keamanan. Setiap tahun, sambutan bagi memperingati peristiwa 4 Jun 1989 itu akan diadakan di Taman Victoria dan Causeway Bay, memandangkan acara berkenaan tidak boleh diadakan di tanah besar China. Peristiwa berkenaan berlaku di dataran Tiananmen di China, di mana ketika itu siri protes memuncak bagi membantah pemerintahan Parti Komunis China. Protes itu bertukar ganas apabila Parti Komunis menggerakkan kereta kebal bagi menyuraikan demonstrasi sehingga meragut ratusan nyawa. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Sebelum berpisah, jangan lupa saksikan Globe Al-Hijrah jam 8.45 malam ini yang mengupas kemenangan Recep Tayyip Erdogan yang kini memasuki abad Turki. Saya Fazida Mustafa, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.